Okey. Jadi nombor satu, ibu perlu faham. Okey. Yang kedua adalah ibu perlu mahir mengenai teknik-teknik penyusuan. Okey. Jadi kalau kita nak cerita tentang teknik penyusuan, nombor satu yang paling penting adalah macam mana untuk kita pegang baby ataupun kita panggil sebagai posisi untuk penyusuan susu ibu. Okey. Jadi di sini saya ada baby doll. Okay, saya gunakan baby doll lah ya. Tak ada baby sebenar pula, kita nak tunjuk nak tunjuk demo. Alright. Okey. Jadi kalau contoh untuk ibu-ibu hamil yang mungkin orang kata primate untuk anak pertama, mungkin di rumah ada anak saudara ke contohnya, yang boleh kita practice make perfect kan, boleh practice dulu, ataupun tak apa, kita belajar teori dulu, lepas tu nanti bila dah ada baby kita dah boleh praktikkan lah pada baby. Jadi yang sekarang ni saya akan tunjukkan demo untuk macam mana kita nak memangku baby. Alright. Okey, jadi saya berdirilah ya supaya penonton semua dapat tengok dengan jelas macam mana cara untuk memegang bayi. Okey, yang pertama sekali, yang ini baby doll. So kalau baby doll memang nampak dia keras, elok keras dia lah kan. Tapi kalau sebenarnya baby yang di bawah umur 1 minggu ataupun 7 hari, dia sangat fragile, sangat lembut. Okey, jadi pastikan bila kita memangku baby, bahagian kepalanya, bahagian bahu, bahagian belakang badan dan juga punggung diampu. Kita memang pegang betul-betul untuk kita elakkan baby terjatuh, slip, licin, terjatuh. Jadi yang ini kita kena pastikan kepala, bahu, belakang badan dan punggung baby diampu. Okey, itu nombor satu. Kemudian yang kedua adalah puan-puan ataupun tuan-tuan yang pegang baby, kena pastikan, ini untuk penyusuan ya, mungkin tuan-tuan tidak menyusu lah, untuk ibu-ibu lah ya. Okey, yang kedua adalah kedudukannya adalah dalam keadaan selari. Okey, dia selari. Okey, mungkin penonton semua nampak macam confirm lah pegang selari, macam mana boleh jadi tak selari. Okey, keadaan yang boleh menyebabkan mungkin kita memangku baby tu jadi tidak selari adalah di bahagian kepala baby. Sebab kita pegang, tapi sebenarnya kepala baby dia terpusing. Macam ginilah. Dia nampak kan? Dia terpusing. Maksudnya bila dia menyusu tu, dia terpaksa pusingkan dia punya kepala untuk menyusu. Okey? Bila dia terpusing macam ni, apa kesannya adalah bayi akan mula rasa penat. Jadi dia baru menyusu sekejap, dia lepas. Dia menyusu, dia lepas. Jadi dia jadi tidak selesa. Jadi lastnya nanti dia tak nak menyusu lah sebab dia rasa penat. Jadi sebab tu kita kena pastikan kepala, bahagian bahu, belakang badan, punggung dalam keadaan selari. Okey, yang pertama tadi kita ampu, kemudian pastikan dalam kedudukan selari. Okey, yang ketiga adalah bayi dibawa rapat ke ibu. Baby dibawa rapat ke ibu. Bukannya kita letak baby atas lap, atas riba, lepas tu mother ni menunduk-nunduk lah nak menyusu. Okay, apa kesan kalau kita biar macam gini, mother yang menunduk ke arah baby, nanti belakang mother, okay, akan rasa sakit lah, rasa tidak selesa. Okay, jadi sebab tu baby, mungkin kita bedong dulu kan baby, kita bedong elok-elok, kemudian bila dah selari, pegang semua keadaan kepala dengan badan selari, baby yang kita bawa rapat ke ibu. Okey. Jadi bila baby dah rapat ke ibu, kemudian yang tadi dah poin keberapa? Ketiga, keempat. Okey, kemudian bahagian hidung baby ni tadi, dia adalah berhampiran dengan payudara, bukan dekat ketiak lah. Kalau dekat ketiak macam mana baby nak capai breast kan? Jadi pastikan dia dekat dengan payudara supaya baby mudah nak menghisap. Okey. Jadi ini adalah tentang posisi. Jadi kalau contoh dalam keadaan macam saya pegang macam gini kan, sebab macam saya bagi tahu, baby rapat dengan ibu. Kalau baby tu menyusu 10-20 minit, ibu mungkin akan rasa lenguh tangan sebab pegang baby. Jadi apa yang ibu-ibu boleh buat adalah lapikkan bantal di bahagian bawah supaya boleh tolong untuk support sekali lah baby ketika menyusu. Jadi bila keadaan selesa, ibu pun bersandar dengan selesa dekat kerusi kan. Jadi keadaan ni selesa, ibu selesa, baby selesa. Jadi penyusuan susu ibu tu dapat berjalan dengan
lancar lah. Okey, itu adalah tentang posisi. Posisi, bagaimana cara untuk kita memangku baby. Okey, kemudian kita akan cerita pula tentang pelekapan. Pelekapan adalah macam mana mulut baby melekap kepada payudara. Yang ini pun kadang-kadang kita mudah terlepas pandang lah. Okey. Yang pertama sekali, apa yang ibu kena perhatikan adalah kita kena pastikan mulut baby. Jadi saya tunjuk contoh macam tangan saya ni adalah mulut baby lah. Jari-jari saya ni ya. Okey, jadi kita kena pastikan mulut baby nombor satu dia terbuka luas. Terbuka luas. Lepas tu bila dia tangkap kita punya payudara, dia akan menangkap kebanyakan areola. Bahagian yang hitam, tompok hitam tu, dia tangkap banyak di situ. Kemudian bila dia menghisap, kita boleh nampak bibir dia terjuih keluar. Macam mulut ikan, dia terjuih keluar. Okey. Kemudian dia punya dagu akan menyentuh bahagian bawah payudara. Jadi bila keadaan posisi dia macam gitu, apa yang ibu-ibu akan perasan adalah yang areola tu, yang tompok hitam tu tadi, kalau di bahagian bawahnya hampir semua masuk dalam mulut baby. Tetapi yang di atas mungkin akan ada kelihatan sedikit areola lah di bahagian atas. Jadi dia akan tangkap macam gitu, bibir terjuih, mulut buka luas, okey, dagu bersentuh, jadi baby akan mula menghisap. Okey, untuk hisapan adalah normal, memang macam gitu pun baby menghisap. Dia akan menghisap secara perlahan. Perlahan, dia kumpul dulu dalam mulut dia. Lepas tu nanti puan akan nampak pipi dia kembung. Lepas tu baru dia telan. Jadi jangan risau rasa macam, sebab saya pernah dapat orang kata soalan daripada mother lah. Sebab dia rasa kenapa baby dia macam menyusu tapi berhenti-henti. Dia kata susu dia kurang ke, susu dia tak keluar ke? Tidak, itu memang dia punya ritma dia, rhythm dia. Okey. Jadi antara kemungkinan kesukaran untuk orang kata pelekapan akan terjadi adalah bila baby, mulut baby kan kecil kan. Jadi macam mana kita nak suruh baby buka mulut? Dekat situ tu yang selalunya mother akan mula rasa stres. Sebab baby tak nak buka mulut luas. Okay, jadi antara caranya adalah di bahagian puting. Okay, di bahagian puting ni susu kita akan keluar di puting. Okay, jadi apa yang kita buat adalah kita akan orang kata trigger baby. Jadi kita akan letak kita punya puting tu tadi, kita akan mainkan dekat mulut baby tu lah. Kita akan buat macam stroke, macam nak cakap boleh nampak ke? Okay. Jadi contoh macam gini. Jadi kita akan letakkan puting payudara tu tadi dekat dengan bibir baby. Okey. Bila keadaan ni berlaku, dia macam sebab baby cium bau dan dia ada macam refleks dekat situ. Dia akan refleks dan kemudian dia akan mula buka mulut. Okey, bila dia buka je mulut, waktu tu kita kena tangkap lah kiranya untuk masukkan kita punya puting ke dalam mulut baby. Okey, bila puting kita masuk, payudara kita masuk, bila dia start hisap, okey, kita punya kan tadi areola kita banyak masuk dalam mulut kan. Jadi dalam keadaan dalam mulut baby tu, dia jadi memanjang. Jadi bila dia memanjang, bila dia bersentuh dengan lelangit baby, dia akan trigger bayi untuk menghisap. Jadi sebab tu penyusuan akan berlaku lah. Jadi semua tu berkaitan dengan dia punya refleks kepada baby tu. Memang naturally sudah baby ni dia belajar sendiri waktu dalam perut 9 bulan tu lah. Dia dah pandai, dia dah master dah. Okay. Cuma yang mungkin mother perlu mahir adalah yang tadi tu. Macam mana kita nak galakkan baby buka mulut. Macam mana waktu yang kita nak tangkap baby tu, masukkan kita punya bahagian nipple, bahagian areola, kebanyakannya masuk ke dalam mulut. Dan seterusnya kita kena pastikan pelekapan tadi betul. Yang tentang bibir terbuka luas, dagu bawah bersentuh dengan payudara. Lepas tu bila dia menghisap, pipi nampak kembung. Okey, itu antara perkara-perkara yang ibu kena monitor, kena observe, kena perhatikan untuk kita nak pastikan teknik-teknik tu, teknik penyusuan tu betul. Dan bila teknik penyusuan betul, dia akan membantu menjayakan penyusuan susu ibu. Bukan sahaja eksklusif 6 bulan, tetapi juga dapat diteruskan sehingga umur 2
tahun. Okey, jadi tadi saya sudah terangkan tentang posisi, tentang pelekapan dan juga tentang hisapan. Jadi, apa tanda-tanda yang puan-puan ataupun tuan-tuan yang mungkin nak bantu tolong untuk buat observation, untuk tengok tanda-tanda yang teknik penyusuan kita perlu dibetulkan. Okey, mungkin terdapat kesalahan. Antaranya adalah bibir baby. Daripada dia terjuih keluar, tuan-tuan puan-puan nampak dia macam melangkup ke dalam. Okey, jadi itu tanda-tanda penyusuan tu teknik perlu dibetulkan lah. Yang kedua, kemungkinan tengok dagu tu tadi kan, dagu baby, dia tidak rapat dengan payudara. Dia menjauh. Jadi bila dia menjauh, maksudnya areola atas yang dia tangkap banyak berbanding dengan areola di bahagian bawah. Jadi itu pun tanda-tanda yang dia teknik tu perlu dibetulkan lah. Okey. Kemudian mungkin yang lainnya adalah pipi baby nampak macam dia orang kata cengkung ke dalam. Dia tak kembung, dia cengkung. Okey, itu pun tanda-tanda mungkin sebab bibir dia tadi terlipat ke dalam lah. Jadi ada angin-angin yang masuk menyebabkan hisapan tu tidak vacuum, tidak cukup vacuum untuk dia menghisap. Ataupun mungkin bila baby menyusu, puan-puan, tuan-tuan dapat dengar bunyi macam ada angin masuk. Jadi dekat situ pun kena tengok mana bahagian yang mungkin kita terlepas pandang, ataupun baby dia kerap terlepas macam saya cerita tadilah. Mungkin sebab posisi tu tidak selari, jadi baby kerap terlepas payudara ibu. Dan juga bila baby menyusu, kita boleh nampak macam dia belum puas menyusu. Baby, antara tanda-tanda yang baby puas menyusu adalah mungkin dia bila dia menyusu, dia macam genggam tangan dia. Tapi bila dia sudah menyusu, dia sudah kenyang, dia akan mula tenang. Dia akan lepaskan tangan dia lah dan dia akan mula tidur. Okey. Jadi di sini apa yang saya nak tekankan adalah tentang teknik tadi. Jadi teknik posisi saya dah bagi tahu, teknik pelekapan kita dah bincang, teknik hisapan kita dah terangkan. Yang paling penting selain daripada teknik-teknik tersebut adalah teknik memerah menggunakan tangan. Jadi kenapa memerah menggunakan tangan tu penting adalah sebab tuan-tuan dan puan-puan kena faham penghasilan susu ibu adalah mengikut demand dan supply. Selagi ada permintaan, selagi itu akan ada penghasilan. Lagi tinggi permintaan, lagi banyak penghasilan. Jadi itu konsep penghasilan susu ibu. Jadi macam mana kita nak bagi tahu dengan badan kita, dengan otak kita yang dia perlu menghasilkan susu yang cukup adalah kita kena tunjukkan susu yang terhasil tu habis digunakan. Okey? Jadi sebab tu bila baby menyusu dengan ibu, kemudian ibu rasa macam ada susu lagi, tak habis keluar lagi, tapi mungkin baby dah kenyang, baby dah tidur contohnya. Jadi apa yang ibu-ibu perlu buat adalah untuk memerah menggunakan tangan. Guna tangan pun boleh. Kalau nak guna breast pump automatik ke, mungkin nak guna yang secara manual kan, pun boleh juga. Tak jadi masalah. Cuma yang penting untuk tahu guna tangan adalah sebab yang tangan ni, okey, puan pergi mana-mana pun tangan akan ikut sekali. Tangan takkan tertinggal di mana-mana. Okey. Tapi kalau breast pump mungkin kadang-kadang tertinggal di sini, tertinggal di sana. Okey, jadi itu salah satunya lah. Okey. Kemudian kalau puan sudah mahir untuk menggunakan tangan, dah tak ada masalah untuk perah susu. Okey, dan juga pada waktu awal-awal sebab susu kita adalah susu kolostrum, dia pekat. Jadi bila kita guna pump, agak sukar untuk mengeluarkan kolostrum. Jadi sebab tu penting untuk tahu memerah menggunakan tangan. Jadi apa yang penting untuk memerah menggunakan tangan? First sekali, keadaan puan, kedudukan puan mesti selesa. Itu nombor satu. Okey, selesa. Sebab bila kita selesa, kita happy, kita tak stres, baru hormon oksitosin akan keluar. Jadi hormon oksitosin membantu untuk pengaliran susu keluar daripada kita punya breast. Okey, yang kedua adalah tangan kena bersih lah. Tak maulah tangan kotor-kotor nak perah susu kan. Jadi pastikan tangan dicuci dulu, pastikan tangan kita bersih. Kemudian pastikan ada bekas yang bersih.
Okey, itu antaranya lah. Jadi kemudian kita akan teruskan dengan memerah menggunakan tangan. Jadi tekniknya adalah, okey, pertama kita kena tengok dulu breast kita dekat mana bahagian areola ataupun di mana bahagian tompok hitam. Jadi jari kita, ibu jari adalah di bahagian atas ataupun terpulang, sama ada puan nak letak kedudukan 12-6, 3-9, dia bertentangan lah. Okay, jadi kalau contoh saya tunjuk di sini adalah 12-6, jadi ibu jari di bahagian atas, kemudian jari tunjuk bertentangan di bahagian bawah. Kedudukannya adalah di tepi areola kita tu, di tompok hitam di bahagian tepi. Jadi dia bertentangan. Jadi kemudian jari yang lain ni nak buat apa? Jari yang lain ni mengampu payudara. Okey, ini kedudukan untuk kita memerah. Jadi bila dah kedudukan begini, bukannya terus fikir, terus nak keluarkan susu tak keluar kalau terus buat macam gini ya. Okey, daripada kedudukan macam gini, apa yang puan lah perlu buat adalah kita kena compress dulu kita punya breast. Maksudnya kita kena tekan breast kita ke arah dada. Kita compress dulu ke arah dada, kemudian baru kita tekan, lepas. Tekan, lepas. Okey, kemudian kita boleh beralih ke tempat yang lain. Mungkin nak 17 ke 39 ke. Jadi yang pastikan dia adalah keseluruhan payudara tu kita perah lah. Jadi konsepnya tetap sama. Jadi kita alihkan jari, okey, dia bertentangan. Okey, kemudian kita compress dulu ke arah dada, baru kita tekan, lepas, tekan, lepas. Kalau ada mother yang dah cukup mahir, dia akan laju tu. Dia compress, dia akan macam gitu je. Laju dia boleh buat. Okey. Jadi yang jari ni tadi, kalau boleh untuk setiap kali nak perah, kalau boleh jangan remove dia daripada kita punya breast. Kenapa kita tak galakkan remove? Sebab bila puan letak jari di sini, puan dah dapat rasa biji-biji saluran susu. Jadi kita tak nak bila kita remove jari kita tu, kita dah hilang sensation tu, yang kedudukan di mana yang ada biji-biji susu yang mungkin tersumbat. Okey, jadi jangan lepas. Jadi kena pastikan semua bahagian payudara kita diperah. Okey, kalau contohnya sebelum puan nak perah, mungkin kalau di tempat kerja nak perah guna tangan ataupun guna palm, pertama sekali kita kena tengok, kita kena tahu dululah mungkin kita punya breast bengkak ke contohnya. Okey, jadi di situ mungkin boleh buat urutan dululah. Okey, buat urutan, ataupun kalau perlu boleh kita buat demahan. Contoh macam ginilah. Nak buat demahan, kita boleh letak dulu di breast untuk bagi breast kita lembut dululah. Okey, sebelum kita mulakan pemerahan. Okey, jadi kemudian kita kelak, sama ada nak kelak dalam bekas macam gini pun boleh, ataupun mungkin yang gunakan breast pump contohnya. Okey, bila kita dah pump, dah ada dalam botol macam gini kan, untuk setiap kali pemerahan susu tu tadi, kita boleh transfer di dalam ziplock bag lah. Okey, jadi bila ziplock bag untuk ibu yang berkejaya, takkan nak bawa peti ais kan pergi tempat kerja. Okey, jadi apa caranya adalah boleh bawa beg penyusuan macam gini. Okey, dia adalah insulated lah. Dia boleh tahan, sama ada tahan sejuk ataupun tahan panas. Jadi bila macam gini, kita ada macam ice pack, ice block macam gitu yang boleh bagi temperature di dalam kurang daripada 15 degree. Okey, jadi bila kita letak, jadi susu yang telah kita perah tadi kan, sama ada nak simpan dalam botol-botol macam gini, nak simpan dalam bekas macam gini, ataupun mungkin nak simpan dalam ziplock bag yang macam gini. Okey, kemudian boleh letak di dalam bag ni tadilah. Okey, simpan di dalam bag, kemudian boleh bawa balik rumah. Boleh simpan, boleh perah di tempat kerja, bawa balik rumah, sampai di rumah transfer ke dalam peti sejuk. Okey, alright. Jadi itu tentang yang saya nak tekankan adalah lebih kepada yang tadi tu untuk pemerahan. Kalau mungkin tak jelas apa yang saya terangkan tadi mengenai pemerahan, bila datang ke klinik, jangan malu-malu untuk tanya dengan nurse. Dekat nurse, dekat klinik desa semua, ada ni semua bahan-bahan yang saya tunjuk di sini. Jadi nurses kami pun boleh buat demo macam mana yang saya demokan tadilah. Mungkin untuk bagi lebih jelas. Okey. Alright, itu adalah untuk kemahiran untuk memerah menggunakan tangan. Jadi dia sangat penting untuk apabila mother, especially kalau berjauh dengan baby, dan juga untuk ibu nak kosongkan payudara untuk memastikan demand and supply. Lagi kita kosongkan payudara, lagi kita hantar signal ke otak untuk menghasilkan susu. Okey. Saya dah banyak tekankan tentang kefahaman ibu mengenai komposisi nutrien
di dalam susu ibu. Jadi penting untuk mother faham kolostrum, susu transisi, susu matang, itu nombor 1. Dan kedua yang saya tekankan tadi adalah teknik-teknik penyusuan susu ibu, posisi, pelekapan, hisapan, pemerahan susu ibu. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Okey, saya Syahrizan Azizi, pegawai pemakanan anda. Kita jumpa lagi lain kali. Terima kasih.